A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama sekali lagi berada di dalam majlis ilmu bagi menyambung bab 4, melatih diri menahan nafsu dan syahwat. Allah SWT telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada ucapanmu kepada lisanmu, daripada keraguan hatimu kepada hatimu, daripada rohmu kepada badanmu, daripada cahaya penglihatanmu kepada matamu, dan daripada pendengaranmu kepada telingamu, maka perbanyakkanlah membaca selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dah diberitahu pada Musa masa berbual dengan Nabi Musa, masa tu Nabi belum lahir lagi. Kalau nak rapat dengan Allah SWT, mana lebih rapat daripada lisan kepada lisan, daripada hati kepada hati, hati dengan hati dekat lah tu kan. Begitu juga daripada roh dan badan, punya dokek lah kan, roh dengan badan, tapi lagi dokek lagi dengan Allah. Caranya banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah cakap dengan Allah telah bercakap, pernah bagi tahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan aku masukkan dia ke dalam api neraka. Masa tu lagi Nabi Musa dah tanya, Ahmad ni siapa? Rupanya Nabi kita di langit dipanggil Ahmad, di dunia ni dia sebut Muhammad. Belum lahir lagi Nabi kita, special kan, dah disebut dah tentang kehebatan Nabi kita. Allah SWT telah berfirman, hendaklah tiap-tiap orang memerhatikan apa yang diusahakan untuk esok, untuk hari kiamat. Surah Al-Hasyr ayat 18. Maknanya apa yang kita buat diperhatikan. Apa juga kita buat, semua akan dihisapkan, dihitung, akan dipaparkan balik pada hari kiamat kelak. Jadi fikirlah apa yang kita buat hari ini, elok ke tak elok kan. Apa yang kita buat, apa kita cakap pasal orang, apa yang kita buat pada orang, kita naya orang, kita buat macam-macam kat orang kan. Jadi akhirnya akhirat besok akan dipertontonkan balik apa yang kita buat. Tak ada satu pun yang terlepas. Itu sebab kalau kesalahan kita dengan manusia ni, kalau boleh capek-capek lah selesaikan. Janganlah cari pasal dengan orang. Kau tak boleh baik dengan orang, jangan musuh dengan orang. Tak boleh baik dengan orang, jangan cari pasal dengan orang. Macam tu je kan. Hidup dah lah tak panjang cari pasal dengan orang je. Pendek napih mampu tak sampai minta maaf langsung kan, tak pasal lah kan. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya nafsu yang memerintahkan kejahatan itu lebih memusuhimu daripada iblis. Syaitan hanyalah memperalat nafsu syahwat untuk menguasaimu. Janganlah engkau tertipu oleh nafsumu dengan segala angan-angan dan kepalsuan. Watak nafsu adalah merasa aman. Nafsu ni diajar kita rasa aman, rasa relax, rasa suka berlengah-lengah, bersuka-suka dan malas. Tu setan ni dia gunakan nafsu ni. Tu sebab salah satu cara kalau kita nak kalahkan nafsu ni, cara yang paling berkesan, ubat yang paling berkesan apa dia? Pernah waktu diciptakan nafsu tu, Allah Ta'ala tanya nafsu, wahai nafsu, kau siapa, aku siapa? Allah tanya pada nafsu, lepas nafsu tu diwujudkan, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, aku, kau. Bayangkan punya berani dia jawab dengan Allah macam tu. Maka Allah Ta'ala masukkan dia dalam api selama 100 tahun. Lepas 100 tahun bawa keluar balik, sekarang aku tanya kau balik, kau siapa, aku siapa? Aku, kau dia. Masuk pula tempat sejuk 100 tahun. Lepas 100 tahun bawa keluar balik, tanya, aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Kemudian Allah Ta'ala laparkan nafsu ni selama 100 tahun. Tak bagi dia makan apa dia makan jangan tanyalah, siapa tak payah jawab tu dah. Tapi dia tak diberi makan 100 tahun. Lepas tu bawa keluar balik, sekarang aku tanya kau siapa, aku siapa? Sesungguhnya aku nafsu dan kau Tuhanku. Mana nafsu ni kalah dengan lapar. Tu sebab kita disuruh puasa.
Bab nafsu ni ubek satu ya puasa. Kan? Kan kalau bulan puasa tengok perempuan biasa taklah lalu mana tu. Harapan macam tu lah kan. Tapi kita hari pertama puasa sok tengoklah tak cukup jari. Pergi bazar Ramadan tak cukup jari. Mujur Allah Ta'ala bagi 10 jari. Kan itu tak cukup tu, tak cukup. Siap strategi hari pertama. Hari kedua macam tu ya boleh kan. Wahai banyak tak habis malam ni. Sebab nafsu. Kan? Kontrol lah. Watak nafsu merasa aman. Kan? Berlengah-lengah, suka-suka dan malas. Setiap rayuannya adalah batil dan palsu belaka. Jika engkau rela menuruti rayuannya, hancurlah engkau. Jika engkau lambat memperhitungkan, tentu akan tenggelam. Jika engkau lemah melawannya lalu mengikuti keinginannya, tentulah dia melemparmu ke neraka. Nafsu tidak pernah menuju kepada kebaikan, ia sumber kepada bencana. Dialah markas iblis serta tempat segala keburukan yang hanya diketahui oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kau perbuat, baik maupun jahat. Jadi mana nafsu ni tak pernah bawa pada benda baik, kan? Tak pernah bawa benda baik. Kebiasaan ni memang bawa kepada bencana. Dia sumber kepada bencana. Jika seorang hamba mahu merenungi umurnya yang telah lanjut untuk mencari akhirat, maka renungan itu dapat mencuci hati. Kalau kita fikir, aduh hai aku ni umur tiba-tiba dah 40, macam saya lah kan, aduh hai dah tua, dah bila-bila boleh mati, apatah lagi yang lagi tua daripada saya. Macam tu kan. Lagilah fikir, aduh umur aku ni dah 60, alah hai, tiba-tiba ayat kita ramah cakap tu, tiba-tiba dah 60 kan, tiba-tiba dah 70 lagi. Betul, kejap-kejap dah sampai sambutan hari lahir. Atuk pun tak ingat tu hari lahir dia kan, cucu ingat kan, buat majlis, tiba-tiba dah banyak umur, macam-macam hadiah bagi. Hari lahir tahun lepas dapat hadiah apa tu? Dapat tongkat kata. Dapat tongkat kan. Tongkat tu mahal tapi nilai dia tetap tongkat kan. Tu dia. Baguslah cucu bagi tongkat tu, nak ingat kan dah makin tua, bukan makin muda tu kan. Tu benda yang tak mengulang ke belakang tu kan. Semua cakap kalaulah aku masih muda, tak payah rasa sebut dia dah. Tak payah. Benda dah sudah kan. Kalaulah aku boleh ulang balik. Sebab dia ternampak bekas kekasih hatinya. Kek kampung dah tua, sesama dah tua, dia dah tua pun lawa lagi. Dia dah tua nampak lawa sebab bini orang macam tu je. Kan? Kalau bini kita sama tak lawa nampak macam tu bila dah tua kan, tapi tetaplah lawa ke hati kita mudah-mudahan kan. Jadi kalau kita renung umur kita telah lanjut dengan memikirkan kita bakal menuju kepada kampung akhirat, maka kita akan rasa benda itulah yang dapat mencuci hati kita. Jadi macam Bangladesh. Bangladesh makan sikit tak berlauk sebab nak jimat duit semua hantar kat Bangla. Dia pakailah baju mana t-shirt yang ada yang orang bagi kat dia tu kan, pakai baju, pakai seluar yang koyak-koyak tu pun tak apa dah, sebab dia sedar Malaysia ni bukan tempat tinggal Bangladesh. Tu dia peduli apa orang ejek dia, tak ada dah hal dah. Orang kutuk lah dia macam mana pun, apa dia peduli. Dia balik Bangladesh terhormat kedudukan ni. Duit dah banyak balik kampung. Macam kita lah, dunia ni sementara, kampung yang kekal abadi akhirat. Yang dikoja-koja lagi berapa? Beli kereta mahal berapa lama kan, beli motor besar berapa lama boleh bawa, baru beli tersangkut ke longkang mampus langsung tak boleh pakai, sehari je pakai dah anak pakai motor tu. Contohlah paling senang kan. Nak rumah besar-besar, siap di rumah masuk terperanjat jantung, ikon sejuk mana mati je macam mana. Nak kata apa kan, nak kata apa, dunia yang kita kerja ni tak janji apa-apa pun, tak ada apa pun kan. Tu tadi dia terperanjat tengok ni Azia pula dia gini, senang parking kan bawah dalamnya kan senang parking tu, mencilok-cilok senang. Section 20 ni pun banyak kereta nampak kan, okey lah tu, tak ada hal kan. Pernah saya kena halau kan naik Azia ni, ceramah dekat Maib Serdang
Lepas Imam Muda Ashraf, saya punya turn. Dihalau daripada tempat parking. Apa penceramah tak boleh naik aziar tu semua tu kan. Syomin kau lap sekitar perasan muka kan. Sudah boleh turun Syomin lah ustaz. Apa buat kereta koci kata. Saya pun jawab sebab minyak dan bukan kau bayar. Tuan saya jawab kan susah warna kan. Bukan payah warna jawab. Langkah penjimatan parking pun senang, topi-topi itu pun tak ada kacau orang tak koci gitu kan. Bukannya naik 10 orang berdua okey lah naik kereta koci kan. Contoh tuan tadi saya lalu di kereta besar-besar anak-anak kan? Saya ada kereta besar tu tapi tak ramah bawa anak tu kan, payah parking. Hari tu pun saya bawa sebab naik kereta tu tengah cat balik saja banyak nak cala bala kan. Dah lah koci banyak lah cala sian waktu ceramah ni kan. Cat dah elok tak ada apa tu dah. Dunia semua tu. Jangan pening-pening kepala. Rumah kita ni rumah teres je. Bersama-sambung kongsi dinding dengan orang tu. Mak orang tu besar. Peduli lah mak orang tu besar. Yang kocik ni pun tak terkomeh. Besar heboh. Kan dah mula rumah besar dah mula sibuk. Rumah besar bibi tak ada. Kan banyak cekadak tu. Rumah besar tak bersiram pokok. Yalah tak ada pokok tak ya boleh macam-macam. Naik kereta Azia tak hantar servis baru 300. Cuba bawa BMW tak selamat datang 2,000 baru melambai belum tukar barang lagi kan. Jadi syukurlah dengan apa yang ada. Sahli koja-koja dia ni manusia jadi tak bersyukur sebab 3 perkara. Pertama, gama tengok apa orang ada daripada apa yang dia ada. Dia tengok orang ada, dia lupa apa dia ada ni, tu dia jadi tak syukur tu. Kedua, sibuk tengok apa kelebihan orang sampai terlupa tengok orang yang lagi susah daripada kita. Tu pun jadi tak syukur kan. Ramai orang lagi susah daripada kita. Betul kita syukurlah dengan apa kita dah. Di lelaki dia tidur berkoruh, berdongku, memokak contohlah kan. Orang tu lelaki pun tak ada. Syukur dia lelaki tu. Oh memokak. Dia marah lelaki. Besok pagi tu senyap lelaki. Apa nak senyap tuan? Elok tak berdongku. Dah padam. Dah sampai time lah pokoknya masa berdongku yang last tu punya tahu tercokik mampu itu. Langsung habis. Last tu kan ada sedih. Sunyi dah bilik mak tak dengar bunyi abah kau mari kau bising. Kan? Lepas tu marah bini dia memokak menyampah dan malih balik rumah ni bising tu. Lepas tu bila bini dah tak ada balik dulu mak kau bising-bising pun masak untuk abah kau. Abah dah mula dah rasa tak? Bini orang perempuan ni bising tu normal. Orang perempuan kalau dia bising tu makna dia sihat. Macam tu je kan. Siapa susah kan. Hobi orang perempuan ke rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi biar dia cakap kan. Sah kita paning-paning bola senyum ya. Tu hiburan kat dia tu. Biar puas hati dia pergi cakap. Kita ni pula kat rumah diam ya. Tengok TV tu. Sebab sedih dalam hidup tu, dalam rumah tu. Relax lah. Bila bini bising, abang ni, ya deh. Kan dia tidur kan, senyap deh. Orang perempuan bising paling lama pun 4 minit. Lepas tu dia ke dapur, minum air, haus dia, baru dia sambung balik. Maknanya sambung, tetap sambung kan. Kan? Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Jadi fikir tentang usia kita ni yang akan habis, tu lebih baik. Kita fikir, kan Nabi sebut, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Itu orang paling cerdik. Ini sedar tak akan mati? Sedar. 3 kali dah masuk hospital, dek, jantung terberhenti tiba-tiba. Tak sedar. Macam tu untuk orang tu. Macam tu ni bah cerita tak elok pasal orang. Itu kena fikir. 3 kali terperanjat ke rumah. Pokoknya bang, ambil duduk.
tak tahulah, nak mati pun nak dah rasa. Tapi tengok dia tak, okey dah, okey. Orang paten benar-benar bono nak cerita, sambung cerita. Dan tak puas hati betul dengan tuan ni. Kenapa? Itulah jiran kita tu. Kenapa? Kau orang tak ada naik pangkat. Elok lah tu. Kau tak tahu dia jilat orang atas tu. Tu yang naik pangkat tu. Sedap kau bawa cerita kan. Tu semua tu. Kau nak jawab tu. Kita fitnah-fitnah orang cerita pasal orang. Demikian dalam tafsir Abu Laits, maka sayugia bagi orang yang berakal segera bertaubat atas dosa telah lalu dan memikirkan akan bekal mencapai keselamatan di akhirat. Dia memutuskan angan-angan keduniaan, segera bertaubat, mengingati Allah, meninggalkan larangan-larangannya, sabar menahan nafsu dan tidak memperturutkan keinginan syahwat. Ingat, nafsu adalah berhala. Barang siapa menuruti nafsu seperti menyembah berhala. Orang yang menyembah Allah, dialah yang mampu menahan nafsunya. Ingat tak kisah Abu Bakar Al-Miski? Abu Bakar Al-Miski ni memang top lah cerita ni. Kisah ni biasalah disampaikan. Abu Bakar ni dia kuat keimanan kepada Allah Ta'ala, sampaikan orang berbincang lah, memang tak ada siapa boleh mengganggu gugat keimanan dia. Maka berbincang lah, ada kan kisah tu, dikisahkan bagaimana beberapa orang pelacur berbincang. Kalau siapa dapat goda dia memang hebat lah. Aku tak percaya lah, bak ni aku pergi goda dia, bak aku pergi ganggu pemikiran tu, keimanan tu. Dia pun datang lah, macam dia pergi rumah dia, dikunci pintu rumah tu, nak dipolok oleh Abu Bakar Al-Miski ni. Masa tu nama Abu Bakar lah. Nak dipolok Abu Bakar tu, Abu Bakar tu nanti dulu tu, nanti sekejap, bagi aku masuk bilik air tu. Dia masuk ke bilik air, dia ambil segala najis yang ada, dia lumur ke badan dia tu, sapu semua. Sekarang kau polok, lari pelacur tu. Semenjak daripada itulah Allah Ta'ala anugerahkan kepada Abu Bakar Al-Miski tu. Al-Miski tu maksud dia kasturi. Bau badan dia wangi macam haruman kasturi, tanpa perlu dia pakai one drop perfume. Tak payah dia pakai perfume, dia wangi hari-hari. Punca itulah dia, Allah Ta'ala anugerahkan ke dia. Nampak tak? Cuba kalau kita, dia nak peluk dan bukan dia nak peluk dia, agak macam tu lah ayat kita kan. Dan tak boleh lari dah, ada mungkin kita kan. Tapi dia tak, dia cari jalan juga untuk mengelakkan dirinya daripada terjebak dengan nafsu dia. Diceritakan bahawa Malik bin Dinar berjalan di pasar Basrah. Dia melihat buah tin hingga tumbuh keinginannya terhadap buah itu. Dia nak menakik buah itu. Dia membuka kasutnya dan dia memberikan kepada penjual buah itu, lalu berkata, berilah aku buah itu. Dan si penjual itu melihat kasutnya lalu berkata, oh ini tak cukup, kau bagi kasut kau ni tak cukup. Kemudian Malik berlalu. Maka dikatakan kepada penjual itu, ada orang lain cakap kat dia, apakah kau tidak mengenali siapa orang tu? Kenapa? Siapa dia? Dialah Malik bin Dinar kan, orang yang hebat imanan ni kan. Maka dengan segera penjual itu meletakkan bakul di bahu pelayannya, lalu berkata, dia kata, jika dia menerima buah ini daripadamu, maka engkau merdeka. Kemudian pelayan itu pergilah mengikut Malik bin Dinar, lalu berkata kepadanya, terimalah buah ini daripadaku. Tapi Malik bin Dinar menolak. Terimalah, sebab di sinilah kemerdekaanku, dia. Kau ambil lah, tolonglah aku ni. Maka jawab Malik bin Dinar kan, jika di sini kemerdekaan bagimu, maka di sini pula lah siksaan bagiku. Namun pelayan itu tetap juga mendesak-desak hingga Malik berkata, aku bersumpah aku tidak akan menjual agama dengan buah tin, dan aku tidak mahu makan buah tin sampai hari kiamat. Dia tak nak sebab kau nak ni, dia tak nak tadi dah, tak ada lah. Macam tu tak ada lah, sampai boyo dia nak menurutkan keinginan nafsu dia tadi tu kan, sampai nak menjual, nak menggadaikan segala, dia tak ada, tidak. Diceritakan pula bahawa Malik bin Dinar sedang sakit menghadapi mautnya. Dia ingin segelas madu dan susu untuk dimakan dengan roti panas. Pelayan segera menyediakannya. Kemudian Malik mengambil dan memandangnya sejenak, lalu berkata, wahai nafsu, engkau telah bersabar selama 30 tahun, padahal umurmu tinggal sesaat lagi. Ya kan? 30 tahun kau boleh sabar, tiba-tiba kali ni sesaat kau nak benar-benar ni kan. Maka dibuang gelas itu daripada tangannya. Dia tahan nafsunya hingga dia meninggal dunia. Begitulah sifat para anbiya, aulia, siddiqin dan zahidin.
serta orang-orang yang merindukan Allah. Kan? Tu yang kisah tu kan. Kisah Nabi apa kena penyakit kulit ni? Nabi Ayub. Kan Nabi Ayub kena sampaikan isteri dia pun tak sanggup dah jaga dia. Anak-anak dah lari, orang pun dah lari dengan dia. Sampai isteri ni jaga tu, isteri dia cakap dekat dia, wahai suamiku Ayub, kau mintalah pada Allah supaya sembuhkan penyakit kau ni. Apa jawab Nabi Ayub? Nabi Ayub kata, buat apalah aku nak mengut dengan Allah minta sembuhkan sakit aku ni kan? Baru 7 tahun 7 bulan 7 hari. Kalau nak dibandingkan 70 tahun yang aku sihat tu, kenapa aku nak pertikaikan yang aku tak sihat ni? Macam tu sekali. Lepas pada tu lah bini pun dah tak sanggup dah. Bila suami yang cakap macam tu, dia pun tak sanggup dah. Tapi Allah Ta'ala gantikan. Berkat kesabaran Nabi Ayub, Allah gantikan dengan isterinya yang lebih muda, lebih cantik. Lepas tu bila diberikan kesembuhan kan, dan dikurniakan 26 orang anak. Dalam riwayat menyatakan macam tu kan. Jadi makna kata itulah, sabarlah banyak-banyak kan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesusahan, di sebalik kesusahan tu ada kemudahan. Kenalah yakin, apa benda yang susah kita hadap tu, ada benda baik Allah nak bagi, percayalah kan. Tu dia. Kemudian telah berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, sesungguhnya mengekang nafsu itu lebih sulit daripada membuka sebuah kota sendirian. Bayangkan, menahan nafsu tu lagi susah daripada membina sebuah kota bersendirian. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga berkata, aku dan nafsuku bagai gembala dengan kambingnya. Jika aku menahannya dari satu sisi, dia melompat dari sisi yang lain. Barang siapa dapat menjinakkan nafsunya, dia akan dibungkus dengan kafan rahmat dan dikubur dalam bumi karamah. Tapi barang siapa membunuh hatinya, terbungkuslah dia dalam kafan laknat serta terkubur dalam bumi azab. Itu sebab jagalah kan. Jadi makna kata dalam hidup kita ni memang tak lari daripada gangguan nafsu ni kan. Kalau siapa yang melayan nafsu dia, maka terbungkuslah dia dalam kafan laknat. Macam tu lah, macam contohlah makan, semua nak makan, kita semua nak senang. Tak ada siapa dalam hati naluri lumrah dia rasa dia nak senang. Cuma tinggal nak senang-senang macam mana, nak kaya ko, nak apa ko, tahap tu Allah Ta'ala uji kita. Kadang-kadang nak kaya, cara yang paling senang, ambil duit-duit yang tak elok. Contoh kan, ambil duit tak elok, memang boleh ambil, tapi berapa lama kan. Keberkatan ni kat mana, barakahnya kat mana? Kadang duit kita tak banyak tapi cukup, itu lebih baik kan. Nak duit, nak banyak, nak kaya, tapi sudah memikirkan kenikmatan yang sementara. Berapa ramai orang yang kaya-kaya tapi perangai tak semanggah. Ada menyampah, tengok dalam YouTube tu, dia kaya tapi perangai eloklah dan tak kaya. Saya tak cakap sesiapa ni, contoh kan. Ya, kadang kita tengok orang, waduh, kenapa lah dan tak kaya macam dia. Bukan seronok benar jadi kaya kan. Apa pun kita tengok kereta sampai 5 boleh, sampai rusak sebab tak berstart enjin ni. Masa bila-gila kalau kau nak bawa kereta tu kan, 5 boleh kereta, bawa satu yang gemar, satu yang kereta ni jarang, sudahnya start dah tak boleh kan. Konolah upah orang start kan dia hari-hari, kan tak ada kerja tu kan. Itulah elok naik Azia hari-hari pakai. Azia kat contoh kan, senang kan. Ya, kadang itulah ada orang kaya yang ingat Allah tu bertuah betul. Ada satu orang kaya, hamba Allah, dia tanya, ada tak tanah Kek Somban ni, dia tanya. Dia pun beli tanah tu, kemudian dia wakaf tanah tu, dia wakafkan atas nama emak dia, dan dia sedekahkan masjid dengan nilai 6.5 juta, niatkan untuk emak. Lepas tu dah habis dia beli tanah tu, dia dah bayar. Hui, baru tu ingat, dia mahu, ada tak tanah kosong lagi, baru tu ingat nak wakaf untuk diri dia pula. Dia beli lagi satu tanah dan diniatkan untuk dia dengan harga lagi 5 juta. Itu betul. Orang kaya ni lain burak tuan-tuan. Dia tak sambung dengan kita tu.
Saya ceramah kat Sunway tu, ada satu rumah datuk tu, saya tanya, "Tok, harga mahal rumah ni bagi ni Tok kan? Mahal rumah ni Tok kan?" Tu dia jawab, "Dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta rumah ni." Dan salah tanya ke dia salah jawab kan? Tapi memang muka tak ada belagak dah, memang tu jawapan lain tuan-tuan. Kita dalam poket kan, ada RM100 kira ada duit logo lagi tu. Dia dalam poket ada RM10,000 tu miskin lah tu. Bezo standard dia kan? Okey. Orang sibuk tuan-tuan time ni, orang kaya time ni tak dapat duduk dengan ceramah kan? Ada hal tuan-tuan ni okey ni, relax, pakai santai nampak tu, kain plekat, IC pun tak bawa, tak ada apa, tak ada hal. Dia macam-macam dokumen bawa kan. Iya, bawa tu orang poning-poning kepala bawa kan. Suara alam pun tak pakai, cakap apa betul, senang apa nak poning-poning kan. Tak ada siapa nak cek kau pakai tak, tak ada katanya kan, tak ada kan, betul tak? Senang hidup kita ni. Iya tuan-tuan, saya kalau ceramah rumah orang kaya ni tak bernapis tu. Dulu saya pernah ada peluang ceramah kat rumah mentari kan, rumah tak teraya, nak makan, saya dah hal lepas ni tu, minta maaf tu, saya memang tak dapat tunggu makan, sebab saya tahu saya tak reti makan makanan dia orang ni. Dengan napkin ni, dengan garpu belah kiri, sudu belah kanan, pisau ni pula kojo pisau ni. Ya payah. Luar berhenti ke RNR tu, balun nasi lemak, balun apa susah mana. Iya tuan, tak payah nak sibuk-sibuk tuan kan. Itu ni kayu tak ke mana tu kan. Itulah, kayu dengan orang tak apa, miskin dengan orang lagi hendak kan. Itu lagi, ini miskin tak ingat, kayu lebih lagi kan. Itu bila duit tak banyak tapi anak kita okey semua, belajar pun pandai, okey lah, torang hati kan. Mengaji pun copek lepek okey lah kan. Bini pun elok dengan cakap suami itu yang kita nak kan. Kemudian Zahia bin Mu'az Ar-Razi berkata, perangilah nafsumu dengan taat dan riadah, latihan rohani. Riadah adalah mengurangkan tidur, makan mahupun bercakap. Makan pun kena kurangkan. Nabi kata carilah makanan yang halal. Nabi kata cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram ada di dalam perutnya, maka malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Barang siapa yang mati dengan keadaan benda haram ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Nauzubillah, minta jauhan. Tu banyak, jangan dikoja-koja lah, makanlah apa yang ada. Tak ada sibuk-sibuk nak makan lebih macam orang kan. Ya, mak ayah kita makin bukan sonang warna, semua susah. Apa lauk mana sini kan ramai Jawa kan. Saya tengok muka pun ada muka Jawa ni. Saya pun ada darah Jawa sikit. Dulu orang tua-tua dulu kan makan sayur bening kan. Sayur bening tu sadap mana tu. Sekarang dia cakap dengan orang tua-tua, buat sayur bening sikit. Bukan sebab sadap dah, sebab dulu itu je yang ada. Nampak tak? Telur dadah sadap benar hari ni, bukan sebab apa dah, sebab dulu itu je yang berkira mewah dah tu, dapat telur. Nampak tak? Dulu dengan sekarang, cuk ubi tu yang boleh capai tepi jalan kan, cuk paku bukan kata sadap, memang sekebetulan sadap, tapi itu je yang murah. Tapi alhamdulillah, syukur dengan apa yang ada. Puan ni nan tak lama lagi nak sampai bulan puasa, tengoklah buffet Ramadan. Saya paling malih pergi buffet Ramadan ni lah. Kan, kalau tak sebab memang terbabit dengan program tu, tak ada saya pergi dah kan. Saja nak pergi tak ada lah kan. Tak tahu nak makan apa kan. Bulan puasa tengok tak, kita ambil ni asam, ambil duduk. Lepas tu nampak kawan, mana kau dapat siput sadut tu? Dah nampak pula kawan tu, kita tak nampak tadi, pergilah cari. Lepas tu kau dapat mana ni? Kambing mana kau dapat? Oh dah, apa ni sudah balik sudahnya pono, satu pono makan sikit-sikit dah pono, capek makan lagi dah, membuang, membazir, pesta membazir kan. Bulan puasa ni jangan risau, walaupun dah cakap ni tetap buat risau.
Iya tuan-tuan, tak boleh tahan. Bukan cakap orang lah, termasuk yang bercakap ni. Iya. Kadang bila kita dah macam tu kan makan. Itu sebab kalau pergi bazar Ramadan susah hati. Pergi bazar Ramadan memang susah hati. Tak tahu dia kan. Saya tempat saya cerita lah, puasa tak sampai 1 hari dah. Betul tak? Ya ke tidak? Tak tahu. Jamadil akhir dia kata nak masuk bulan Rejab. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Malaysia belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh pada orang Arab tu. Ya baik. Kan? Perangi nafsu dengan taat, iaitu riadah adalah mengurangkan tidur, makan maupun bercakap, menahan kepedihan daripada makhluk. Pedulilah apa orang cakap tu. Dia cakap bukan jadi apa pun, mengutuk terutama AJK surau Al-Husna. Pedulilah orang bercakap, memang tu kojo yang bercakap. Aduh ya bodoh tak pehti. Jangan risau, setiap taman perumahan ada wakil yang macam tu. Panjang tak pehti. Itu tak betul, ini tak betul, ini tak betul, macam-macam tuan-tuan. Kan? Yang betul dia duit banyak, program tak ada. Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Kan? Payah mana? Kan? Dia komplain je. Itu biasa, itu cabaran. Kita pegang jawatan, jadi ketua taman, jadi pengurusi KRT, jadi pengurusi persatuan penduduk, ketua lorong, semua nak petikai. Biarlah, manusia macam tu. Cari salah memang jumpa. Apa salah sama-sama cadang kan kita buat macam ni supaya lebih baik. Cadang macam-macam tuan-tuan, buat program macam ni, jamuan buat macam ni, saya dulu ada pengalaman macam ni. Jangan cerita banyak lah, gotong royong tengok siapa datang, muka yang sama datang kan. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali surau Al-Husna. Sini okey, gotong royong memang ramai. Sini gotong royong lagi ramai pada jemaah subuh. Okay. Kan? Dan menahan pedih dapat menghantarkan sampai ke puncak, bahkan sedikit makan dapat menundukkan syahwat. Kan disebut dalam satu kitab, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Jadi nak selamat jasad kita, kurangkan makan. Jangan makan banyak-banyak. Makan ni penyakit. Makan sikit penyakit, makan banyak penyakit. Pandai-pandailah. Tu Nabi ajar kita, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini sebelum lapar dah makan, selagi tak kenyang tak berhenti. Tu kita. Ayat yang paling bahaya untuk orang yang tinggi macam saya. Apa dah? Kau tinggi, makan banyak pun tak apa, tak nampak warna dah. Tu ayat tu membunuh semua tu. Semua membunuh. Lagi satu ayat, salah, selagi boleh makan, makan. Tu orang tua-tua sekarang cakap, selagi boleh makan, makan. Saya tak boleh makan, saya baru berhenti. Jangan kan? Macam arwah abah saya badan besar. Arwah abah saya dulu, dia seorang penyakit darah tinggi, naik darah tiba-tiba. Kita kat Malaysia ni silent killer banyak kan, jantung, darah tinggi, kencing manis kan, tiba-tiba kan. Ayat tiba-tiba lah, bukan tiba-tiba, tak pernah buat pemeriksaan doktor. Orang lelaki paling penakut jarum kan, yang dah tua-tua dah biasa. Budak-budak muda pun takut. Orang perempuan bapak segala jarum semua dah rasa. Orang perempuan tu ayat dia takut sangat, dia kata kan. Kan, tu saya respect orang perempuan ni kan? Bukan sikit-sikit lah. Saya pergi ceramah dekat Tawau baru ni. Saya sampai singgah satu rumah makcik tu, senyum ada cucu, anak dia kecil sekali. Anak saya 13 boleh anak itu pun baru keguguran itu seorang. La ilaha illallah. Pak tu, oi tuan-tuan, rumah tak ada lah besar benar tu, bilik tak cukup nampak, tapi 3 boleh anak rezeki ya? Rezeki anak tuan-tuan. Betul, anak kita 3 boleh 10 orang lah kata kan. Sekarang pun kita rasa tunggu dia besar sikit. Mak yang tawasap adalah dimaklumkan. Sekarang telah pun masuk 25 hari bulan.
didapati masih ada lagi yang belum bank in kan duit bulan ini, sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu kan. Kok macam tu lah kan mak kan. Bayanglah seorang 500, tak 5,000 sebulan. Oh, lagi hana pula orang mencen tu. Kan? Tapi janganlah buat macam tu, Pak tahu nampak kan. Bahkan sedikit makan dapat menundukkan syahwat macam yang saya cerita tadi lah, yang Allah Ta'ala bakar sampai 1000 tahun, soju 100 tahun pun tak mau, sudahnya laparkan dia 100 tahun baru dia elok. Sesungguhnya banyak makan dapat mengeraskan hati dan menghilangkan cahayanya, dan cahaya hikmah adalah lapar serta kenyang dapat menjatuhkan seseorang daripada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, terangkanlah hatimu dengan lapar, perangilah nafsumu dengan lapar dan haus, serta sentiasalah mengetuk pintu syurga dengan lapar. Sesungguhnya pahala demikian itu bagaikan pahala pahlawan membela agama Allah, dan sesungguhnya tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah daripada lapar dan haus. Tidak akan masuk ke kerajaan langit seseorang yang memenuhi perutnya dan kehilangan lazatnya beribadah. Memang saja dia suruh kita makan banyak-banyak, setan kau makan lagi, sebab lepas tu senang nak jaga kita ni, suruh tersandar ke rumah tu supaya payah nak bangun pergi sembahyang. Lepas maghrib bini kita masak telur, masak kicap, letak pula ikan kerisi goreng, campur pula dengan cupaku, cocah dengan sambal belacan. Oh, bertambah makan. Lepas maghrib tersandar tahu, aduh, macam mana lah nak pergi surau ni, dah tak pergi surau kan. Lepas tu dah mula lah, masuk hari kedua tak pergi lagi, sudahnya dah dilazimkan tak pergi, itu yang jadi boreh, korehkan hati kita kan. Telah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku pernah kenyang semenjak aku masuk Islam, agar aku temukan lazatnya beribadah kepada Tuhanku, dan aku tidak pernah minum puas semenjak masuk Islam kerana rindu berjumpa dengan Tuhanku. Ini kerana jika banyak makan akan sedikit beribadah. Sesungguhnya jika orang banyak makan, beratlah badannya, mengantuk dan lemahlah anggota badannya, sehingga tidak membuahkan sesuatu. Dia tidur melulu bagaikan bangkai terbuang. Demikianlah dalam kitab Minhajul Abidin kan? Daripada Luqman Al-Hakim, dia berkata kepada puteranya, janganlah engkau banyak tidur dan makan, barang siapa memperbanyakkan kedua-duanya pada hari kiamat, dia akan miskin amal soleh. Ini tersebut dalam kitab Maniyatul Mufti. Nak azan dulu kau? Tak jauh kan pun, tapi azan dulu ya.
Sambung Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau membunuh hati dengan banyak makan dan tidur. Sesungguhnya hati akan mati bagaikan tanaman jika tergenang air. Yang terlampau banyak nak makan dan minum kan. Orang-orang saleh mentafsirkan perut ibarat kuali di bawah hati. Ibarat kuali di bawah hati, jika terisi banyak akan menggenangi hati sehingga menjadi kotor dan hitam. Di samping itu, banyak makan dapat mengurangkan kecerdasan dalam mencari ilmu. Dia jadi macam slow bila makan banyak mana. Bulan puasa lah paling senang kalau kita nak menghafal apa-apa surah. Laju sikit lah. Sebab penumpuan yang kurang. Kalau makan kan tiba-tiba dah sikit paut pula. Macam-macam kan. Lepas tu jadi ngantuk pula. Itu satu hal. Diceritakan daripada Yahya bin Zakaria alaihissalam, dia melihat iblis membawa beberapa tali. Kemudian dia bertanya, apa itu? Iblis menjawab, inilah syahwat. Dengan ini aku akan ikat anak cucu Adam. Yahya alaihissalam bertanya lagi, apakah pernah engkau mengikatku dengan itu? Iblis menjawab, tidak. Hanya pada satu malam engkau makan sampai kenyang, karenanya aku beratkan engkau melakukan solat. Kemudian Yahya alaihissalam berkata, sesungguhnya setelah kejadian itu aku tidak akan makan sampai kenyang selama-lamanya. Demikianlah orang yang tidak pernah kenyang selama hidupnya kecuali satu malam. Bagaimana pula orang yang tidak pernah lapar selama hidupnya kecuali satu malam lalu mengharapkan lazatnya ibadah? Maksudnya kita lah, mana pernah lapar kan? Jarang lapar dah keluar, lapar lah keluar balon roti canai, lapar lah pergi makan. Tapi orang ni tak kan, macam Nabi Yahya ni tak ada, tak dapat tu kan? Dia satu malam je yang dia terkenyang, satu malam, maka diberatkan dia untuk beribadah. Diceritakan juga daripada Yahya bin Zakaria alaihissalam, pernah satu kali dia kekenyangan makan gandum. Malam tu lah yang dikatakan satu malam tu je yang dia terkenyang tu kan, makan gandum. Pada malam itu dia tertidur ketika berwirid. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya lalu berkata, apakah engkau menemukan rumah untukmu yang lebih bagus daripada rumahku? Apakah engkau menemukan teman yang lebih baik daripada berteman denganku? Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau melihat syurga Firdaus lalu melihat neraka Jahannam, pastinya engkau akan menangis, mengeluarkan nanah sebagai ganti air mata, dan engkau akan memakai besi bagi menggantikan kain. Mana kalau dia tengok keadaan tu, maka dia tak ada nak konyang-konyang, dia tak akan buang masa dah dengan benda-benda lain. Itu yang orang yang menangis atas dunia ni, insya-Allah dapatlah dia insurans untuk perlindungan dia akhirat, so tak disambar oleh api neraka. Nak menangis, menangislah atas dunia, jangan tunggu akhirat baru nak nangis kan. Jadi maka dengan itulah, maka latihlah diri kita untuk menahan nafsu dan syahwat. Kadang-kadang terlepeh juga kan, terlepeh, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Dan termakan juga. Kono pula besok raya open house. Malaysia ni yang paling hebat sekali, open house dah tak cukup sebulan dah. Syawal lebih bersambung lagi jamuan. Sebab bertindan-tindan berlagu-lagu tarikh dengan jiran, buat juga walaupun dah habis Syawal. Tapi ingat, berjaga-jaga, jangan berlebih-lebihan bab makan. Sebab makan ini
Terlampau banyak makan dan minum ni akan mengeraskan hati kita, memborekkan kita dalam ibadah. Mudah-mudahan berjayalah kita dalam perjuangan kita. Perjuangan menahan nafsu dan syahwat ini bermula daripada lahir sampailah ke penghujung nyawa kita. Maka janganlah kita mudah mengalah dan kalah dengan nafsu dan syahwat ni. Rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak di atas kesudian pihak surau menerima saya pada malam ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi. Seronok lawa surau ni. Lawa surau. Jadi tuan-tuan rugi kalau surau dah lawa tak datang. Datang ramai-ramai. Dimarahkan surau ni. Di taman-taman perumahan ni insya-Allah saya rasa tak ada masalah. Subuh pun lebih 3 saf insya-Allah. Kan? Ya tak? Ya, okey. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ni yang kata kempen. Kempen untuk kita solat jemaah. Jadi saya minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca dan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Hakikatnya semua dari Allah juga. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.